Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dengar suara ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dah masuk malam 1 Safar. Kan? Kejap aja masa. Dah sebulan. Tahun baru 1443 Hijriah. Kita malam ni dah masuk malam pertama bulan Safar. Baik. Saya bila login tadi terkejut, kenapa nama orang perempuan? Tak apalah, sebab laptop ni hari ni mem guna untuk pembentangan slot pagi tadi. Baik, alhamdulillah kita dapat meneruskan majlis ilmu kita. Kita bersiaran secara langsung pada malam ini untuk wacana wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, siri yang kelima pada hari ini 7 September 2021 bersamaan dengan sebelum maghrib tadi 29 Muharram. Malam ni dah masuk 1 Safar 1443 Hijriyah yang dibawakan secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyentuh tentang ayat 178. Ayat 178 surah Al-Baqarah berkenaan dengan qisas. Jangan baca kisah sudah, dibaca qisas kan. Baik, ayat ini ayat yang saya kira ayat yang popular lah juga kan. Baik, siri yang kelima pada malam ini kita fokus kepada qisas dalam Al-Quran dan juga dia punya perincian ataupun pendetailannya lah. Baik, ayat yang kita nak bincangkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jenis yang dipanggil sebagai ayat dipanggil umur munazimah. Jadi umur ni perkara, jangan umur tu usia kan. Bahasa Arab umur daripada perkataan amrun, urusan ataupun perkara lah. Sebahagiannya menyebut perintah, iaitu cara-cara untuk dapatkan kesempurnaan hidup. Bukan yang bentuk darurilah, cara-cara untuk mendapatkan kesempurnaan hidup sesama kita. Dan ayat ini sebagaimana tajuk tadi berkaitan dengan hukum qisas dan diyat. Hukum qisas dan diyat, saya kira bila disebutkan qisas, dia boleh kata sekali lah dengan diyat, walaupun diyat ini tidak disebutkan dalam ayat, tapi kita boleh faham kan ada makna yang tersirat di sebalik ayat yang kita nak bincangkan pada malam ini. Bagi orang Yahudi, mereka hanya ada qisas. Qisas tu apa tuan-tuan? Qisas bahasa mudahnya ialah bunuh balas kan. Biasa orang kita faham macam itulah. Perkataan qisas ini berasal daripada perkataan Arab yang antara lain membawa, dia ada beberapa makna lah. Daripada perkataan qasa yang ada beberapa makna, antaranya mengikut. Kemudian selain daripada yang itu, ada juga memotong rambut, qasa. Ada juga sebagai ialah qasasul anbiya, menceritakan kan, nasan lahil akhbar. Dia menceritakan khabar kepada sipulan-sipulan. Malah qisas juga boleh membawa
makna persamaan. Jadi kisos yang kita nak bicarakan dari sudut bahasa ni maknanya sama. Kan? Kalau tuan-tuan boleh faham sama kan, kalau yang dah ada apa kita kata ilmu sedia ada, sama macam mana? Sama yakni diperlakukan sama sebagaimana pelaku yakni penjenayah itu melakukan kepada mangsa. Kan dia ada dua isu lah kan. Kalau dalam yang kita kata secara mudahnya ialah pertama bunuh balas, yang kedua cedera balas. Saya lah sebut cedera balas tu. Baik. Dari sudut istilah syarak, qisas ini ialah satu jenis hukuman. Nak kata dalam hudud ke? Pasal hukuman Islam ini ada 3 kan. Pertama had dan jamaknya hudud. Yang keduanya ialah qisas. Yang ketiganya ialah ta'zir. Jadi dalam hudud ini kita maklum ada berapa? Sebahagian kata 7, ada 8 lah kan. Hudud ada satu sahaja, kesalahan yang kita nak bincang. Yang ada pun yang ta'zir yang selain daripada hudud dan qisas tadi itu masuk dalam perkara hukum ta'zir. Langgar lampu merah pun ta'zir, berkentut kuat kalau boleh mengganggu ketenteraman awam pun juga boleh kononnya lah kan. Jangan serius sangat. Baik, jadi hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh hukum syarak melalui nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dalam kes yang melibatkan hak manusia, kan, dan atau hak individu seperti kesalahan membunuh dan mencederakan anggota tubuh badan. Dan itu adalah qisas dah. Jadi bagi orang Yahudi mereka hanya ada qisas. Adapun orang Nasrani mereka hanya ada diat. Dalam Islam lah kan yang ada dua. Baik, perkara munazimah ini dalam surah Al-Baqarah dia bermula dengan ayat kehakiman. Maksud ni lah kan ayat ni, sebab ini bahagian kedua daripada ayat pertama yang tu dia masuk daripada ayat 178 yang ini bincang tentang mulazimah yang melibatkan untuk menjadikan atau kita ni mendapat kesempurnaan dalam hidup. Sebab ayat-ayat yang terdahulu seperti ayat yang 177 dan seumpamanya dia masih lagi berkenaan dengan akidah. Baik. Jadi ayat perkara munazimah dalam surah Al-Baqarah ini dimulakan dengan perkara kehakiman dan perundangan lah. Dan sepatutnya umat Islam ni dia tidak saling berbunuhan sesama sendiri. Tapi betul lah tak? Kalau kita hidup hari ini pun dalam keadaan harmoni, mesti kita diikat dan terikat dengan peraturan. Kita duduk dalam keadaan rumah, kan? Peraturan undang-undang lah, kan? Ataupun syariat. Tidak semestinya di bawah akta ataupun enactment. Apa jua peraturan yang digezet oleh agama, itu adalah untuk masalah dan kebaikan bersama. Contoh dalam rumah kita cukuplah. Kan dalam rumah kita. Bila buka paip kena tutup, itu peraturan. Tak? Dan banyak lagi lah. Buka pintu kena tutup. Kan? Dan lain-lain. Jadi oleh kerana dalam masyarakat kita macam-macam manusia ada. Yang jenis paruh nakal, yang jenis nakal, yang degil, yang skema macam-macam. Jadi kepada orang yang tidak turut perintah, ada hukuman dia. Mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman. Saya belajar masa di sekolah dulu, masuklah sampailah mengaji di Mesir pun. Dalam banyak-banyak pensyarah kami ni, yang Arab kata syadid, yang very strict adalah Dr. Muhammad Abdul Mawjud bin Muhammad Abdul Latif. Dia mengajar kami tahun 3 dan tahun 4. Mengajar subjek takhrij. Takhrij ini ialah untuk nak mengeluarkan hadis. Jadi siapa masuk lambat, memang dia tak akan benarkan masuk. Dia kata siapa guru, siapa yang menunggu. Jadi kalau anak murid, kalau pelajar, dia kata wajib dia menunggu guru. Bila guru masuk, maka anak murid tidak dibenarkan masuk sama sekali.
Itu antaralah kan, mungkin sebahagian kita pun ada amalkan perkara tadi. Baik, ayat 178 dan 179 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Habis satu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Objektifnya adalah tattaqun. Baik, terjemahan. Kan tuan-tuan boleh tengok terjemahan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba, ayat ini familiar dah. Lepas pada ni pun kita akan jumpa lagi kan tentang apa, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Kemudian kita akan jumpa lagi lepas tu kutiba alaikumus siyam. Jadi tiga Allah menggunakan depan intronya copy and paste. Bahasa kita ni copy and paste, tetapi dia membawa implikasi hukum yang sedikit berbeza. Kalau puasa fardu ain kan kepada setiap individu. Tanggungjawab individu. Adapun kepada yang ini, wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu ataupun kepada kamu untuk menjalankan hukuman, melaksanakan hukuman qisas, ataupun tadilah yang disebutkan hukuman qisas, balasan yang seimbang fil qatla, dalam perihal al-qatla, orang yang mati dibunuh. Baik. Dia punya apa dia balasan dia? Al-huru bil huri. Kan? Orang yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka. Kan? Dari sudut terjemahan lah. Orang yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka, artinya kalau yang mangsa itu merdeka, maka yang dibalasnya juga mesti yang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba dengan hamba, unsa bin unsa, yang perempuan sesama dia. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, inilah dia. Siapa yang ni pembunuh yang dapat sebahagian keampunan daripada keluarga si mangsa tadi tu. Kan yang dapat keampunan min akhihi syai'un, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik kan dalam menuntut ganti rugi, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti rugi, bayaran ganti nyawa dengan sebaik-baiknya. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Ini yang dinamakan sebagai ganti rugi ataupun diat, kan, istilah diat lah dalam hukum fiqh, kan. Dzalika takhfifun min rabbikum. Ia merupakan satu keringanan daripada Tuhan kamu, warahmah, dan juga rahmat. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat kemudahan. Faman i'tada ba'da zalika, ingat siapa yang melampau lepas tu kan, falahu azabun alim, maka baginya sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk balas dendam pula, maka baginya azabun alim, azab seksa yang tidak terperi sakitnya ataupun yang cukup pedih lah. Baik, Allah menyebut lagi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan bagi kamu dalam perihal qisas itu ada jaminan hidup. Wahai orang yang berakal, la'allakum, mudah-mudahan, tattaqun, bila kamu buat yang ni, kamu akan jadi tattaqun, orang yang bertakwa. Baik. Apa hubungan dengan ayat yang terdahulu? Ayat terdahulu 176, 177, kita baca maksud je lah.
Jadi kita baca maksud saja pada ayat yang terdahulu surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran, ayat warning yang keras kepada orang yang menyembunyikan kebenaran kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan golongan pendeta agama, pemuka agama, tok alim ni, dia tahu zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Allah turunkan kitab itu dengan kebenaran. Kan? Tapi biasalah ada kalanya orang dia tidak mahu cerita benda yang betul menyembunyikan, kan, dan Allah remind keras kepada mereka ini, para pemuka agama dan ulama Islam, kena bertanggungjawab, mesti menyampaikan sesuatu informasi agama itu dengan betul, kan, kepada masyarakat. Kan? Misal kata bab ni lah. Sebab ada masyarakat yang tidak tahu, ada masyarakat yang salah faham. Dan melalui ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, ayat qisas ini pula biasa orang panggil ayat qisas. Kan, kalau biasa ada nama-nama tertentulah, kan, biasanya begitu. Kerana ayat yang sebelum ini, laisal birru, ayat yang ini tuan-tuan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ini lebih dikenali sebagai ayat al-bir, dan ayat yang menceritakan tentang kebaikan. Ini nama-nama lah, sempena dengan dia punya main content yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, melalui ayat yang kita bicarakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hukum qisas, kan, yang disembunyikan oleh mereka. Kan, sebab dulu tak macam kita hari ini, dari sudut kita orang dulu tak tahu, kan, kalau tidak diberitahu oleh golongan agama, kan. Sebab apa mereka sembunyi? Kerana takut akan hukuman atau sebab lain. Baik, dari sudut yang lain pula kita dapati ayat yang terdahulu lebih banyak menyentuh tentang persoalan akidah terhadap Nabi SAW dan juga Al-Quran. Manakala ayat ini dia lebih kepada syariat dan hukum akam, kan. Baik, kita masuk kepada perbincangan. Perbincangan ini sebagai sebab nuzul lah, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini sebagai respon, turun sebagai respon Allah Subhanahu Wa Taala kepada apa yang berlaku kepada dua kaum Yahudi, kan, dua Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Kita maklum bahawa di Madinah pada ketika itu ada tiga kaum ataupun kabilah Yahudi. Satu lagi ialah Qainuqa yang berada di Madinah. Ada pun di luar Madinah, kan, ada beberapa lagi, kan. Baik, pada masa jahiliah, Bani Nadir ini berperang. Ialah dia sama sendiri, walhas sama geng Yahudi, biasalah, tak, kan. Mungkin ada kepentingan tertentu lah, dia tak kira. Macam kita lah, kan, mengapa orang Melayu Islam sendiri pun saling berperang, saling berbunuhan, saling bertelagah, saling berbalah. Pasal mesti ada benda, nak merebut sungai ke, nak merebut anak dara ke, dan sebagainya lah. Baik, dan dapat mengalahkan mereka, dan tersebutlah bahawa bila seorang daripada Bani Nadir bunuh seorang daripada Bani Quraizah. Ini nak cerita ni. Jadi si pembunuh tadi tidak dikenakan qisas, kan, tidak dikenakan qisas. Sebab apa pula? Melainkan kena bayar tebusan berupa 100 wasak, 180 kati ataupun 108 kilogram kurma. Sesuai dengan zaman lah, kan, kita kata dalam sekitar 100 kilo kurma lah, contohlah, kan, kena bayar pampasan atau ganti rugi terhadap pembunuhan yang dia dilakukan. Tetapi sebaliknya, kalau yang tadi ini daripada Bani Nadir yang bunuh, yang keduanya yang kontra Bani Quraizah yang bunuh, maka tebusannya 2 kali ganda. 200 wasak kurma, kan, 200 wasak kurma. Makna kalau kita kasarnya, kalau yang tadi itu 100 kilo, yang ni digandakan. Jadi di sinilah berlakunya
tidak adil terhadap hukum qisas yang diamalkan oleh puak Yahudi ni. Kan? Jadi mereka tidak dikenakan hukuman qisas, dibunuh lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya keadilan itu ditegakkan dalam hukum qisas. Kan? Tidak boleh ikut jalan orang yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum Allah dalam kalangan mereka, kerana perkara ini dianggap sebagai perbuatan yang ingkar dan melampau had ataupun batas. Maka turunlah ayat 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas dan sebagainya. Jadi biasalah macam yang kita bincang sebelum ini pun, ada kalanya kan yang kita baru ni kan, juga diturunkan yas'alunaka apa, yang cerita baru ni kerana ada orang Yahudi kan, biasa begitulah yang bertanya. Baik, kata Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil, ketika dia mentafsirkan ayat ini, perkataan qisas itu ditakrifkan, dan kemudian hayah nakirah ini dari sudut bahasa lah. Dia perbezaan ini antara ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam bermakna sesuatu itu telah dikenali. Ini perbincangan dari sudut bahasa, tapi kita tidak bincanglah, kita nak ambil secara umum kan. Poin-poin lain yang banyak lagi untuk kita bincangkan dalam masa 1 jam ataupun 1 jam suku ini. Baik. Jadi kepada hukum yang menjamin suatu bentuk kehidupan yang lebih signifikan ataupun penting. Ini kerana seseorang yang nak bunuh, seseorang yang ingin membunuh akan mencegah dirinya daripada membunuh bila dia tahu hukum tersebut menjadi sebab terjaminnya 2 nyawa. 2 nyawa bermakna satu yang mangsa, satu lagi ialah pemangsa. Kan, yang dibunuh dan juga yang membunuh. Kan? Kalau tahu. Jadi mangsa kena bunuh dan pembunuh. Dan ini juga kerana pada zaman jahiliah itu mereka tu akan membunuh semua orang, yakni kabilah si pembunuh tadi. Ini zalim. Kan, satu tindakan bila berlakunya misalnya kabilah A dah mati dibunuh seorang saja. Jadi tindakan balas oleh kabilah B ni akan membunuh, akan mengambil tindakan untuk membunuh semua lelaki. Kan, biasa begitulah, semua lelaki. Kabilah A yang membunuh seorang saja ahli kumpulan ataupun ahli kabilah B tadi. Jadi berlakunya ketidakadilan. Kan, walaupun ahli kabilah B tadi itu jadi mangsa, betul lah yang matinya seorang. Tapi mengapa kamu bunuh semua ataupun sebahagian besar daripada ahli kumpulan ahli kabilah A tadi? Kan? Jadi ini tidak adil. Yang salah tetap salah. Kan? Maka inilah yang mendatangkan fitnah, kekecohan, kekacauan antara pihak yang terlibat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan qisas hanya berlaku kepada pembunuh saja. Banyak cerita kalau macam ni lah. Kalau begitu kita pakat bunuh ramai-ramai lah. Tak? Kan? Ini biasalah, tuan-tuan pun pernah membaca, mengetahui cerita begini supaya apa dia? Pihak yang menuduh ini kan, keluarga si mati misalnya tak tahu, tak boleh nak menuduh kan siapa yang membunuh, kerana ramai yang boleh dianggap sebagai terlibat kan, berkomplot. Jadi kalau kita dah tahu dah kan, kalau 5 orang ke 10 bersubahat, maka 10 tu semua sekali akan dikira sebagai membunuh, nak bersubahat untuk nak melakukan pembunuhan. Baik, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Isra, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Ada juga keizinan tuan-tuan kan kepada seseorang untuk nak membunuh orang lain. Kan? Yang ada pengalaman sebagai tukang gantung kan, ataupun juga yang menghadiri perang kan, tak kira zaman dulu ke zaman law ni kan, yang syar'i, maka boleh membunuh manusia. Yang tu yang haram, yang tidak haram kan. Dan
wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali ada alasan yang benar. Kan, dalam medan perang musuh kita contohlah, kan, kerana kita mempertahankan diri, bukan kita yang memulakan serangan. Wa man qutila mazluma, siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna li waliyhi, maka kata Allah Taala kami jadikan kepada walinya, kan, waliyuddam orang panggil tak, wali darah, kan, mungkin tuan-tuan pernah dengar lah nama wali dam, bukan dam haji tu. Dam tu maknanya, kan, macam apa panggil, pergi umrah lah, pergi haji tak, dam kambing seekor, kan, artinya mesti dikorbankan kambing, kan, seekor lah, disebabkan oleh apa dia, kan, kerana melakukan kesalahan sekian-sekian lah, kan, seumpamanya. Jadi yang dibunuh secara zalim, maka kami, kata Allah Ta'ala, jadikan warisnya berkuasa untuk menuntut balas. Ini bukan cerita zaman Tok Kadut dulu, Panglima, kan, ahli keluarga kita kena bunuh, maka kita adik-beradik ni pakat cari pembunuh tadi untuk menuntut bela di atas kematian hang kebun, kan, hang sayur ke, hang kangkung ke. Baik, dalam pada itu janganlah dia melampau. Melampau maksudnya kalau seorang, tak boleh dibunuh dua orang ataupun satu kampung, kan, dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia mendapat sepenuh-penuhnya pertolongan hukum syarak. Baik, Syekh Tahir Ashur pula dalam kitab dia ini, kitab tafsir, dia kata ayat ini al-haq, yang benar, yang betul itu bermakna keadilan dan istihqaq, yakni menuntut hak, hak untuk bunuh balas, kan. Jadi keluarga si mati, dalam konteks apabila keluarga tadi mangsa itu dibunuh, maka keluarga si mati ini yang kita panggil sebagai wali ad-dam, kan, waris si mati ini berhak untuk menuntut balas. Ada hadis dia, kan, yang tadi itu ialah Al-Quran menyebutkan secara prinsip, manakala hadis Nabi lah yang bertindak untuk menjelaskan secara rinci atau secara detail, kan. Ini saya kira kalau tuan-tuan yang follow kuliah-kuliah pengajian ini, kita banyak jumpa lah, kan, Al-Quran menggariskan secara prinsip bab potong tangan, pun sama as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kan, tidak ada cerita takat mana tangan kanan dulu ke, tangan kiri dulu ke, dan hadislah yang mendetailkan bagaimana dan bagaimana nak buat tak. Maka itu peranan, kan, peranan hadis, peranan Nabi SAW sebagai mubayyin, sebagai muwaddah, penerang, penjelas kepada ayat-ayat Al-Quran yang sebahagiannya berbentuk prinsip. Baik, kata Nabi, sebagaimana riwayat Muslim, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka tu mengucap, kan, fa iza qalu, bila mereka tu, saya lah kata bahasa mudahnya mengucap, kan, bila mereka beriman kepada Allah Taala, qalu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah illallah, malaikat Allah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka ni secara automatik lah bila mereka tu Islam, darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, kan, terpelihara. Bermakna kita ni orang Islam tak boleh nak ganggu gugat, tak boleh nak kacau, kerana dia telah pun menerima Islam sebagai anutan dan sebagai pegangan hidup dia, kan. Baik, jadi dalam ayat ini yang diturunkan sebelum Hijratul Rasul, maka penentuan hak itu berlaku dalam bentuk yang diterima dalam kalangan masyarakat yang berpuak-puak, yang berkabilah-kabilah pada masa itu, dan atas dasar itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan selepas ayat, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, kan, siapa yang dibunuh secara zalim hingga
akhir ayat. Baik. Kita juga maklum tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang Islam pada masa turun ayat ini hidup bercampur. Ini biasalah kan. Dalam masyarakat yang multi society ni kan bercampur. Ialah orang Arab kan. Kalau di mana realiti di Mekah ni ada yang Islam dan ada yang tidak Islam kan, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dan yang mensyirikkan Allah kan. Jadi ada kalanya mereka melakukan ketaatan dan melaksanakan undang-undang yang adil. Kadang-kadang berlaku penindasan, kan, berlaku pembunuhan. Jadi Allah perintahkan umat Islam yang sini bahawa orang yang dizalimi tidak boleh melakukan kezaliman balas. Orang yang dizalimi Allah perintah tadi supaya tidak boleh buat bunuh balas lah, kan, tidak boleh balas dendam, kita kata tak, kan, peringkat awal, kan, tidak boleh melakukan kezaliman balas. Dan Allah berfirman, barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka ke atas walinya sultan, kuasa, yakni hak tasarruf, hak nak uruskan ataupun yang menentukan hukuman ke atas pembunuh tadi. Dan kita juga kena faham dari sudut tindakan. Dan yang saya katakan tadi bahawa ada sebahagian ayat ya ayyuhallazina amanu ini menjadi tanggungjawab individu seperti puasa, kan, menjadi tanggungjawab individu, dan ada tanggungjawab pihak yang berkuasa. Contoh yang ini, kan, dalam perihal kita kata kisos ini, bunuh balas ini, kan, pelaksanaan undang-undang, kan, penguatkuasaan peraturan atau undang-undang, dia adalah tanggungjawab pihak yang berkuasa, bukan tanggungjawab individu. Kalau tanggungjawab individu, habis satu kampung, satu negeri lah kata pakat duk ambil, kan, tindakan sendiri-sendiri, masyarakat akan jadi kacau bilau, kerana semua masyarakat rasa dia tu sebagai penguat kuasa undang-undang, pengamal undang-undang, kan. Baik. Kemudian dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sekiranya seorang Muslim dibunuh, maka menjadi hak waris dia, kan, wali lah, waris dia ni untuk menuntut balas. Kita tengok hari ni realiti. Jadi saya dah sebutkan tadi bahawa bidang kuasa penguasa, bukan bidang kuasa sendiri-sendiri, kan. Jadi bila berlaku kes pembunuhan dalam kalangan keluarga kita misalnya, kita tidak boleh mengambil tindakan cari dan bunuh si pembunuh tadi, kan. Serahkan kepada pihak berkuasa, kan, okey, atau dibayar dia ganti rugi. Adapun pada mazhab Hanafi, jika orang bukan Islam yang tidak memerangi Islam dibunuh orang Islam, maka ke atas waris mereka hak qisas dan juga diat. Baik. Daripada ayat tadi juga, ini cerita qisas. Kan, cerita qisas ini yang kurang mungkin diberikan tumpuan ataupun penjelasan lah. Kita dah ingat qisas ialah bunuh balas. Sedangkan qisas ini ada dua. Yang pertama ialah pembunuhan, yang kedua ialah perihal mencederakan. Kan, kita masuk kepada pertama dululah. Kebanyakan ulama dia bahagikan bab al-qatlu ini, pembunuhan ini, kepada tiga. Yang pertama, bunuh secara sengaja. Bunuh secara sengaja ni memang komplit lah, dengan ada niat. Yang kedua ialah yang tidak sengaja, kan, yang serupa sengaja, dan yang ketiganya ialah yang tak sengaja. Setiap jenis ini hukuman yang berbeza. Kita kena ingat tuan-tuan. Jadi benda macam ni pun, kan, kita belajar, kan, kita belajar tadi, kalau begitu bunuhlah. Tidak, kita kena secara spesifiknya lebih mencermati bagaimana kita nak melaksanakan hukuman. Kita merujuk kepada pihak berkuasa lah. Jangan kita ni adalah kita secara individu. Baik, yang pertama ialah pembunuhan secara sengaja.
Bila seorang itu dengan secara sengaja, dengan niat untuk nak mematikan seseorang yang hidup. Kan? Seseorang yang hidup yang tidak halal dibunuh. Kalau yang halal dibunuh, bolehlah. Contoh apa dia? Penguasa penjara. Kan, untuk nak melaksanakan hukuman mati. Kan, contohnya ataupun yang perang tadi. Kan, yang berhadapan dengan perang. Baik. Yang kedua, menggunakan alat, bahan atau cara yang biasanya boleh membunuh. Orang bunuh dengan apa? Kan? Senjata lah. Kan? Dengan parang ke, pisau ke. Kan? Yang kita maklum, alat tadi itu ialah alat yang boleh membunuh. Pembunuhan sengaja ini dikira berlaku bila seseorang itu bila memenuhi syarat. Pertama, tertuduh tadi itu mukallaf. Bukan mu'allaf. Mukallaf, dewasa, cukup sifatlah siuman. Dia tidak gila. Yang kedua, mangsa tu masih hidup. Mangsa tu, kalaulah contohnya si A tadi tu dia tikam lah, kata tak, tikam ke tembok ke, memang masih hidup dan tidak halal darahnya. Sebab tidak halal ni clear lah. Kan? Habis kalau dia dah murtad, ustaz, macam mana? Dia murtad pun itu adalah tindakan pihak berkuasa agama. Biarlah pihak berkuasa agama mengambil tindakan selayaknya. Kan? Memanglah mungkin bagi kita ni, bagi kita bila seorang tadi itu menghina agama lah, bagi kita memang dia ni dah jatuh dah akidah dia ni. Yang jelas lah. Okay, kita boleh nasihat dia lah. Kita boleh nasihat dia, kamu ni kena mengucap begini-begini kan, bagi tempoh 3 hari sekian untuk bertaubat sekian. Jadi kita ada peraturan ini, kita laporkan kepada pihak berkuasa agama. Kan? Jadi pihak berkuasa agama yang tadi itulah akan menyusul dengan siasatan, dengan tindakan yang sewajarnya lah. Kan? Baik. Yang ketiganya alat. Alat ni pun biasalah, kita pun maklum. Alat yang secara biasanya boleh membunuh. Kalau diketuk dengan, contohlah, dengan mouse ini, kan, ataupun dengan rotan, pak, cikgu pukul murid dengan rotan, tiba-tiba murid tadi tu jatuh, pengsan, mati. Macam mana tuan-tuan? Kan? Benda-benda yang sebeginilah kena siasat betul-betul supaya tidak berlaku kezaliman kepada semua pihak. Dan pembunuhan itu berlaku dengan sengaja. Yang kelimanya ialah bangsa tadi itu mati akibat daripada tindakan tertuduh. Tindakan tertuduh tadi. Dia bukan mati disebabkan oleh benda lain. Kan? Baik, setelah cukup syarat tadi, barulah seorang tadi itu, ini biasalah disiasat apa benda kan, dalam konteks moden, okey, melalui proses pembicaraan dan sebagainya. Jika didapati bersalah, hukuman kisos boleh dikenakan. Kita cerita dari sudut konseptual mahkamah Islam. Kan, bila mahkamah dah menjatuhkan bersalah kepada tertuduh, okey, hakim pun tanya. Hakim pun tanya bahasa mudah lah, kita kata, okey, macam mana wali? Dia ni dah bersalah. Kalau wali kata, okey, tak apa tuan hakim, saya maafkan dia. Okey, selesai kes, buang kes dah. Kerana tertuduh itu mendapat kemaafan daripada wali yudam ataupun wali, bukan wali hakim kan, wali si mati tadilah. Wali ada pilihan sama ada nak melaksanakan kisos, tak apalah. Dia dah jatuh hukum, memang dia dah bersalah, okey, laksanakan kisos. Kan? Ataupun juga terima pampasan. Kan? Ataupun juga memaafkan. Tertakluk kepada wali. Hari ini tidak berlaku sebegini, betul tak? Hari ini, jika sabit kesalahan, di bawah akta sekian-sekian yang mandatori ini, kita pun banyak dalam mandatori ini. Kan? Jadi pihak mahkamah akan mengambil tindakan, kan, berdasarkan kepada akta yang diguna pakai. Okey. Yang kedua ialah pembunuhan serupa sengaja. Qatlu syibhil amad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mentakrifkan bunuh serupa sengaja, macam sengaja ni, sebagai pembunuhan yang berlaku dengan pukulan yang disengajakan.
Ini perasan tuan-tuan. Tengok. Yang pukulan yang disengaja kan pop kita pukul lah kata tak kan. Tapi tersalah pada kesan pembunuhan, lalu pukulan tadi itu memang tak ada niat tidak bertujuan, tak ada niat nak membunuh, tapi menyebabkan mangsa tadi mati. Kan? Menyebabkan mangsa tadi mati. So, tadilah dia tak ada niat pun. Mungkin dalam hal ni orang yang bergurau ke kan. Baik, Imam Abu Hanifah mentakrifkan pembunuhan serupa sengaja ini syibhul amad ini sebagai pembunuhan yang menggunakan selain daripada besi tajam, buluh atau api besar dan menenggelamkan dalam air. Jadi kalau menggunakan besi tajam, gunakan buluh kan. Jadi alat-alat pada zaman tersebut yang memang confirm boleh membunuh memang ya. Tapi kalau selain daripada alat tadi kan tidak yang digunakan oleh pemangsa, maka tidak dianggap sebagai ada niat untuk membunuh. Jadi dia masuk dalam kategori yang kedua, iaitu qatlu syibhil amad, kan, serupa membunuh. Jadi kedua takrif ini nampak sama tapi ada sedikit beza lah. Kan? Takrif pertama melihat kepada niat pembunuh, manakala takrif kedua oleh Imam Abu Hanifah menekan kepada soal alat yang digunakan untuk membunuh. Takrif pertama oleh Imam kita Syafi'i lebih baik kerana dia lebih luas dan skop dia mencakupi taklif. Bukan taktif ni. Taklif yang dibuat oleh ini takrif. Takrif yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah. Ini kerana alat yang digunakan tadi itu menunjukkan ada niat pada pemangsa ataupun pembunuh itu. Baik. Hukuman bagi pembunuhan serupa ini ada disebutkan dalam hadis, ada pendetilan dia di sini. Yang ketiganya ialah pembunuhan secara tidak sengaja. Tak sengaja perbuatan menyebabkan kematian, tapi tidak ada niat membunuh. Kan? Ini pun di sini dah para ulama mengkelaskan perbuatan begini. Kan? Berdasarkan kepada ayat dalam surah An-Nisa ini, ayat 92. Waman ayat ini panjang kalau tuan-tuan refer lah kan. Waman qatala mu'minan khata'a, siapa yang membunuh seorang mukmin secara salah, makna tersalah lah kan, secara tak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, dan hukuman dia ialah dia kena perlu membebaskan seorang hamba. Hari ini dah tak ada hamba. Kan, wadiyatun musallamatun, dan diyah yakni pampasan atau ganti rugi diberikan kepada ila ahlihi, kepada keluarga si mati, illa an yasaddaku, kecuali keluarga si mati itu memaafkannya. Lega tak? Kan? Baik. Jadi ini pembunuhan tidak sengaja. Jadi dalam hal inilah perincian yang dibuat oleh hari ini kalau dalam konteks pakar-pakar perundangan Islam lah memperincikan satu persatu bagaimana kan yang pembunuhan secara yang pertama tadi secara sengaja, yang keduanya ialah macam sengaja, dan yang ketiganya ialah tidak sengaja. Dalam konteks moden kan. Konteks moden apa dia? Orang bawa kereta. Kan? Orang bawa kereta berlanggar. Betul tak? Disebabkan oleh kecuaian. Kecuaian tadi itu nak kira macam mana? Nak kata yang pertama memang dia tidak sengaja. Pertama ialah secara sengaja, memang tak ada niat pun, bukan perbuatan. Tetapi kan, faktor kecuaian, kan, faktor terutama faktor kecuaian lah kan. Kalau kamu dah penat, keadaan apa kita kata maintenance fizikal kenderaan pun kena cukup sifat kan, enjin pun kena bagus bila nak berjalan jauh, ataupun kalau jalan dekat di tayar nak kena ada bunga, maknanya cukup sifat lah kita dah selenggara kenderaan kita dengan baik kan. Jadi bila berlaku aksiden tadi, misalnya berlakulah kematian, yang ni lah kan, habis macam mana kan, macam mana, memanglah secara tidak sengaja nak masuk di bawah yang mana, yang syibih ni ke, ataupun juga secara tidak sengaja, dan apakah dikenakan hukuman. Kalau dah biasanya yang ustaz-ustaz pengkuliah pun duk bincang
bila berlaku kes kematian begini ni kan, bila aksiden dan berlaku kematian, mungkin tuan-tuan pun ada dengar sebahagian daripada penceramah dia kata kena bayar diat ataupun pempasan sebanyak sekian-sekian kan. Sebab tak sengaja. Kalau tidak, pemangsa tadi itu dalam keadaan dosa sepanjang masa. Kan? Wallahu a'lam lah. Tak. Jadi setakat ni saya pun belum ada maklumat yang tuntas. Mungkin tuan-tuan pun ada, boleh kongsi nantilah. Okey. Jadi hukumannya ialah diat sebanyak 100 ekor unta. Kalau 1 ekor berapa harga? Kalau harga 10,000, tuan-tuan darablah dengan 100, itulah hukuman yang diberikan. Kan? Hukuman yang dikenakan kepada pemangsa untuk diberikan ganti rugi kepada keluarga mangsa tadi. Kan? Dan dia ada pendetilan lagi sebenarnya. Baik, yang kedua ialah kesalahan mencederakan anggota. Kita ni ringkas ya ni. Kesalahan mencederakan anggota, mencederakan adalah tindakan melukakan, mencacatkan. Duduk saja-saja tiba-tiba member tu mari toreh. Contohlah kan, menyakitkan ke atas anggota ataupun mana-mana bahagian badan seseorang. Dia samalah macam tadi juga, ada kecederaan dengan niat. Kalau yang tadi membunuh dengan niat, ini mencederakan dengan niat, kecederaan tanpa niat dan secara tidak sengaja. Ya, secara tidak sengaja. Baik. Hukuman bagi kecederaan begini, dia benda ni banyak tuan-tuan. Kan? Dalam kehidupan kita seharian. Air panas, kecuaian, contohnya siapa? Kan? Petugas restoran ke yang bawa makanan panas kan, sehingga melecur kan, bila terkena dengan sup panas lah, contohlah kepada anak ke kan. Jadi melecur kulit anak tadi tu kan, mana cedera sebahagian anggota badan dia kan. Dia tidak termasuk dalam qisas kan. Apakah dia boleh masuk dalam qisas? Tengok kepada keadaan lah. Kalaulah dia cedera kan, yang diputuskan oleh pihak berkuasa, apa benda? Hukuman ini dikenakan kepada anggota yang ada sendi dan dipastikan persamaan. Jari, tangan, kaki, kemudian mata, telinga. Kalau hidung tu, bab kata tadilah dia ada ayat satu lagi, kan, hidung dengan hidung, kan, dan sebagainya. Di sini ni, hidung, tangan, kaki, kemaluan lelaki dan gigi, bagi anggota lain hukumannya diganti dengan diat kerana sukar nak dipastikan persamaan. Hukuman kisah ini dikenakan ke atas kecederaan secara sengaja. Bermakna kalaulah hidung tadi dicederakan kan, jadi pihak mahkamah kan, pihak berkuasa, bila ini kita kira dah sabit kesalahan lah kan, bila disiasat memang berlakunya kecuaian kan, dah sabit dah kesalahan, jadi hukumannya adalah dikenakan qisas balasan setimpal kepada pemangsa kan, sama ada dia sengaja ataupun dia secara tidak sengaja. Ada perbezaan dari sudut jenis pampasan tadilah diat kepada si pemangsa tadi. Okay. Dan yang keduanya ialah diat, hukuman ganti rugi ataupun denda yang dikenakan sebagai ganti rugi ke atas anggota badan yang dipotong. Ini yang dipotong atau dilukakan oleh penjenayah. Diat dikenakan jika pesalah melakukan kesalahan kecederaan secara tak sengaja ataupun jika hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan dengan ada sebab-sebab tertentu, seperti memang penjenayah ni cacat, mangsa telah memaafkannya kan dari pelaksanaan qisas. Ini kita tidak bincang secara detail lah, kita tidak bincang secara detail. Baik, kadar diat juga dia tengok kepada keadaan lah, berasaskan anggota yang dicederakan 100 ekor unta kan, bagi anggota tunggal. Kalau lidah kan, dicederakan lidah, okey, bayar pampasan 100 ekor unta. Berapa tuan-tuan?
10,000 seekor. Contohlah, kali dengan 100. Berapa? Berapa? Ha? 1 juta kah? Atau 100,000? Baik, kemaluan. Kemudian 50 ekor unta, dia punya pampasan tadi itu didenda kepada anggota kembar. Kan? Kalau telinga kan? Dan sebagainya lah. Baik, dan juga kadar diat boleh dikira berdasarkan kepada fungsi anggota tadi. Denda bayar pampasan 100 ekor unta juga kalau kehilangan pendengaran. Kan? Kehilangan pendengaran. Telinga ada tak putus tak kan? Mungkin disebabkan oleh getaran ke contohlah ada kan, tak tahulah. Saya buat contoh. Bila kita orang tampar seseorang tadi tu sehingga mungkin kegendangnya rosak ke apa ke, bila dah dites oleh pihak doktor berulang kali dan pihak medikal mengesahkan bahawa si fulan itu memang cacat kekal kan, dah hilang pendengaran, bermakna pemangsa tadi itu kan kena membayar dia ganti rugi sebanyak 100 ekor unta. Ini secara ini mahkamah syariah lah kan, tapi hari ini benda ni tak ada lah kan, baik di mahkamah sivil maupun juga di mahkamah syariah. Mahkamah syariah pun hari ini jika sabit kesalahan membayar denda kan, ataupun penjara ataupun kedua-duanya sekali tak. Adalah kan dia punya hukuman tadi tu, penjara sekian tahun ataupun juga denda sekian banyak kan, ataupun kedua-duanya sekali. Tidak ada yang sebeginilah kan. Dan juga kehilangan inilah sama, pendengaran ke, penglihatan ke, menghidu ke, maka atas dasar inilah juga selain daripada ta'zir, selain daripada qisas kan. Jadi kalau tidak ada yang ketentuan daripada hadis-hadis Nabi SAW, maka para ulama kan dan juga cerdik pandai terutama dalam bidang undang-undang kita kata Islam lah kan, kalau adanya mahkamah syariah yang betul yang apply undang-undang syariah ini, dia kena ijtihad, dan ijtihad itulah namanya ta'zir, hukuman. Misalnya apa dia kan, dia punya diat berapa, kita kata 40 ekor unta kan, kita nilailah 40 kali dengan sekian, maka hukumannya adalah ganti rugi sebanyak contohlah RM40,000 Malaysia, contoh kan begitu. Ini dinamakan sebagai takzir kan, bolehlah tengok kepada keperluan dan keadaan semasa. Baik, begitu juga dengan diat boleh dilihat dari sudut kadar luka umpamanya. Luka yang inilah, yang dalam, yang tak dalam, adalah penentuan tadi. Soal penentuan ini kan, biarlah pihak yang berkuasa yang menentukannya, bukan kita tak kan. Dia punya macam kita kata kriteria dia lah kan, yang kena daging selepas kulit, okey, dia hanya 3 ekor unta. Kalau yang masuk dalam daging 4 ekor unta, yang kalau patah tulang 10 ekor unta dan sebagainya kan. Jadi kalau ada nas, okey, proceed berdasarkan kepada nas, dan kalau tidak ada, maka di situlah ada keperluan dalam kalangan ulama untuk berijtihad. Mereka menggunakan qiyas kan, kalau tidak ada mereka berijtihad untuk menghasilkan ataupun memberikan penyelesaian kepada masalah baharu yang timbul yang tidak disebutkan di dalam nas kan, baik Al-Quran maupun hadis. Manalah tahu benda-benda yang sebegini tuan-tuan. Ini sekadar contohlah, okey, diat, sumber dan pembayaran asalnya pampasan kan, yang kita dah sebut tadi. Duit daripada mana? Biasanya duit daripada pemangsa lah kan. Dan hari ini pun boleh berlaku, wajib dibayar serta-merta tanpa tangguh. Ini dari sudut konseptual lah. Kalaulah berlaku hari ini, kita kata okey, adalah mahkamah syariah kan, bila berlaku kes pesalah ni dia tak ada duit kan, macam mana dia nak bayar serta-merta? Apakah boleh pihak ahli keluarga buat collection kan, letaklah tabung ke tin Milo ke tin apalah, tin biskut ke, contohlah kata kan.
letaklah untuk tabung bagi pesalah tadi itu kan. Kerana dia memang dah sabit kesalahan, dia kena bayar pampasan sebanyak, kita convert lah kan kepada 100,000 umpamanya kan. Dan hari ini tadilah wajib dibayar serta-merta dan ada budi bicara kan, sama ada mahkamah kata nak kena bayar juga, kalau tak kamu kena lokak dulu ke, dan itu adalah teknikal lah. Bayaran sebanyak 100 ekor unta dengan 3 jenis unta. Dia adalah dia punya tahap-tahap ni kan. Ini yang ditetapkan kan. Ini yang ditetapkan. Jadi kita hidup zaman hari ini. Timbul persoalan, apakah nak cari dengan 30 ekor unta yang umur sekian, 30 ekor unta yang umur sekian kan, yang tadi okey 3 tahun, yang ini 4 tahun kan, yang kemudian 40 ekor unta yang unta betina yang bunting kan contohnya. Apakah hari ini ada lagi mudah nak cari ataupun terus kalau kita selaku panel kan, apakah boleh tuan-tuan kita nak convert kepada currency nilai semasa. Contohlah kan, kerana agak sukar untuk nak mendapatkan unta dalam beberapa kategori tadi. Di sinilah ada maknanya dari sudut keluasan hukum fiqh. Kan kalau kita rigid, orang akan nampak sempitnya Islam, sebab zaman hari ini dah tak banyak dah unta. Dia ada pro and con lah kan. Jadi kalau unta tak ada, kena bayar nilai yang sama menurut kesepakatan ulama. Jadi bagi yang tak ada unta, sebab realiti kita di Malaysia ni kambing pun tak ada. Kan? Khalifah Umar Al-Khattab pernah menetapkan diatnya sebanyak 1,000 dinar emas bagi negeri yang menggunakan mata wang emas, dan manakala yang guna perak adalah 12,000 dirham. Ini sekadar contohlah. Kan? Nak ceritanya bahawa dari sudut pelaksanaan kan, baik kepada qisas maupun diat kita kena buat, dan hukuman tadi itu bergantunglah kepada keadaan semasa. Namun yang penting dan pastilah kita follow nas dulu, hukuman sekian dan dia adalah apa nama kita kata sumber-sumber kan kepada hukum tadi. Yang ketiganya ialah adanya kias, kemudian adanya ijtihad ulama bagi saya katakan tadi untuk nak menyelesaikan masalah. Baik, sebagai rumusan dan kesimpulan kepada perbincangan kita, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas, bunuh balah. Kita dah tahu tak boleh buat sendiri, berikan kepada pihak berkuasa. Cuma hari ini kita kena sokonglah kan, dan pakar-pakar doa mudah-mudahan undang-undang Islam ini, sebab kita kena faham undang-undang Islam ini bukan hudud saja, bukan kisah saja, bermakna secara menyeluruh, dan kita sendiri tuan-tuan kena usahalah praktik yang kecil-kecil dulu kan, sebab dia tu juga adalah sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan. Kita sebagai orang awam tidak mampu melaksanakan perintah ini. Apakah sikap dan tindakan kita yang perlu ambil supaya kita termasuk dalam golongan yang menyahut perintah? Kita sebagai orang awam tidak mampu melaksanakan perintah kisah ini. Jadi kita kena sokonglah kan, kita kena sokong usaha untuk nak memartabatkan undang-undang syariah kan. Benda ni tidak semudah itu kan. Bercakap boleh kan, bercakap boleh. Saya ada secebih pengalaman lah masa belajar UKM dulu tahun bila 97 kan. Jadi masa tu dekan Fakulti Pengajian Islam ialah Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Zain. Kan. Kemudian dia jadi ahli parlimen besuk dan menjadi menteri dak kan. Baik. Jadi dia cerita dalam kelas kan, nak penyelarasan antara enactment agama Islam negeri pun tak settle. Ni penyelarasan. Contohnya bagi kesalahan kahwin
alik sebelah siap, contohlah luar apa nama, luar negeri ke kan, ada tak beza antara negeri-negeri ni. Jadi kalau orang akan confuse mengapa dalam kes macam takzir tadi itu berbeza hukuman dia. Patutnya samalah, kalau dah salah kan seribu lah. Baik, dalam konteks yang tadi itu, apakah sikap tindakan kita yang perlu ambil supaya kita termasuk dalam golongan yang menyokong perintah? Kan, bermakna kita kena menyokong usaha untuk memartabatkan pelaksanaan undang-undang Islam secara menyeluruh, namun kita kena mulakan dengan diri kita. Sebab syariat Islam ini tidak hanya hudud, qisas dan ta'zir sahaja. Syariat Islam ni bermula daripada dari sudut akhlak, apa kita kata, yang benda-benda yang mungkin sebahagian orang anggap remeh. Jadi kalaulah semua orang tu faham, bak parking motor, kereta pun dijaga, buat buang sampah pun dijaga, yang ada pokok-pokok kawasan rumah kita yang kena lock and lock pun dipotong, ditaruh supaya tidak menghalang penglihatan kenderaan motor anak-anak nak lalu, contohlah. Kita pakat jaga belaka kerana kita faham yang bermula daripada kecil, insya-Allah tempat kita dia akan secara konseptualnya begitu. Tapi memang payahlah. Bukan kita pesimis, kita negatif, tidak. Nak suruh orang faham semua, memang manusia tidak akan dapat begitu. Jadi ada hukuman kepada orang yang tidak patuh kepada peraturan. Sekarang kita ada pilihan, itu saja. Jadi sebagai dalam konteks kita orang Islam, orang yang kita ni ya ayyuhallazina amanu, Allah suruh kita, dan kita rasa pun kita disuruh oleh Allah Taala dah. Orang yang beriman untuk patuh taat kepada segala perintah dan larangan sepanjang masa. Bab kata tadilah, bila semua orang patuh, insya-Allah clear. Sekarang oleh kerana apa panggil PKP ke MCO ke, PPN fasa 1, 2, 3 apa ke, okey, kurang kemalangan jalan raya. Kerana tak banyak kenderaan bergerak. Bayangkan kalau semua orang boleh follow, mana tuan-tuan pun dah ada jawapan secara teorinya, kadar kemalangan akan jadi rendah. Betul? Itu je. Nak suruh orang faham, memang sifat manusia begitu. Jelasnya hukuman qisas dalam kes pembunuhan dan kecederaan menunjukkan keadilan Islam dalam memberikan hukuman yang setimpal. Walaupun dia tadi itu membunuh ahli keluarga kita lah kata. Jadi ada pilihan, sama ada jika sabit kesalahan kamu pun akan dihukum mati, ataupun juga kamu bayarlah pampasan. Itu pula lah. Itu hak kepada keluarga si mati. Tapi yang ni belum lagi. Belum apply oleh mana-mana kita kata kerajaan lah. Hukuman ini menjadikan penjenayah lebih takut. Macam rasuah lah. Rasuah ke judi ke whatever lah. Jadi yang boleh menakutkan, kita setuju tak kalau undang-undang judi, undang-undang rasuah ini diperketatkan? Itu jenis takzir lah, baik jenayah bunuh ke ataupun yang jenis kecederaan. Qisas tertakluk kepada hak mangsa, cedera atau wali si mati, dan kerana fitrah manusia yang mahukan kejahatan itu dibalaslah, dibalas dengan seadilnya. Dan cara ini dapat mengelak daripada berlakunya pemusuhan. Jangan ada dendam kesumak tak. Sementara hukuman diat pula menunjukkan Islam ini mengutamakan hubungan kemanusiaan. Dia ada 3 tadilah. Apabila keluarga si mati tadi setuju dah nak apa? Nak diat, okey? Bila selesai dah, member tu bayarlah pampasan sekarang, selesai. Kita pun berdamailah. Tak, contoh. Tak boleh lagi nak pandang negatif, tapi tadilah ustaz boleh kata macam tu, kami keluarga yang menanggung. Sikap saling bermaafan itu sebab apa? Sebab kita maafkan dia, contohlah. Kecuali kami tidak maafkan kamu, kamu layak dihukum mati. Titik.
Selesailah, padam muka kamu. Contoh. Tak apalah. Kan? Jadi soal dari sudut kemanusiaan itu adalah hak manusia, sama ada dia nak memaafkan ataupun tidak. Yang soal si pembunuh tadi itu, kan, dia melakukan kesalahan membunuh, okey, dia minta ampun dengan Allah Taala, mudah-mudahan selesai. Tapi dengan manusia, dia wajib minta maaf, dan kalau tak apa panggil, dia tidak dimaafkan, akan bincanglah nanti di akhirat lah. Baik, jadi sikap saling bermaafan, sikap yang terpuji dan dialu-alukan dalam agama kita bagi menghapuskan perasaan dendam, kesumak dan perasaan tak puas hati terhadap tindakan dan perlakuan seseorang. Jadi saya kira sekadar itulah, kan, perbincangan ringkas kita pada malam ini. Mudah-mudahan mungkin jadi sebagai satu pembuka ruang lagi. Kalau nak bincang bab wuduk ni, bab kisah ni, kalau dari sudut enactment, dari sudut perundangan, kena cari orang yang memang pure dalam bidang undang-undang Islam, kan, yang ada pengalaman praktikal sendiri, barulah betul puas hati, kan, pengamal undang-undang, mudah-mudahan. Jadi dia sebagai satu, kita nak relatekan dengan Quran, nak ceritanya bahawa ayat Quran memang telah komplit secara prinsip dan disusuli, disokong oleh hadis-hadis Nabi yang menjelaskan secara terperinci bagaimana pelaksanaan hukum qisas tadi, kan, itu sahaja. Baik, kemudian sebelum kita berhenti, kalau kita tidak laksanakannya, macam mana Ustaz? Tidak laksanakannya, berdosa je lah, kan, kerana dia menjadi satu kewajipan terutama kepada pihak yang ada kuasa. Situ je. Tapi ingat, kan, tidak semudah itu nak dilaksanakan. Betapa walaupun ada sukar ke apa ke, mesti ada plan, kan. Kita kata okey 5 tahun ke 10 tahun ke, mestilah begini barulah ada satu perancangan yang tersusun, kan, untuk nak memantapkan kata sistem undang-undang syariah di negara kita. Mudah-mudahan begitulah. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf atas segalanya. Jadi kita berhenti di sinilah. Kita berhenti di sini. Dan siapa yang nak bagi infak, sumbangan dan sebagainya ini, bolehlah anda salurkan kepada akaun Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini. Sekali lagi saya bagi pihak diri saya dan juga Akademi Tadabbur Malaysia mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas segala sokongan, perhatian, tumpuan dan daripada tuan-tuan dan puan-puan kepada kami untuk meneruskan perkongsian ilmu dari masa ke semasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ini sebahagian daripada amal jariah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.